Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk berkenaan dengan falsafah perbandingan pembangunan ekonomi Islam dan konvensional. Tetapi sebelum kami mulakan pembentangan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nur Zafiratul Husna binti Jamaluddin. Saya Akila binti Muhammad Yusof. Saya Nurul Aisyah binti Amir. Nama saya Akil Mufzal Haris bin Slamet. Nama saya Nur Adawiyah binti Muhammad Asyari. Dan saya Azan Syazwani binti Muhammad Idrus. Kandungan pembentangan pada hari ini, yang pertama kami akan menceritakan serba sedikit berkenaan dengan sejarah pembentukan dan jenis falsafah yang ada. Yang kedua, perbezaan falsafah ekonomi Islam dan konvensional. Yang ketiga, membincangkan aplikasi falsafah ekonomi di Malaysia. Dan yang terakhir, kami akan mengupaskan berkenaan dengan isu berkaitan dengan ekonomi Islam. Dengan tidak melengahkan masa, saya serahkan kepada pembentang pertama iaitu Akila. Terima kasih Husna. Saya Akila dan saya akan menerangkan tentang sejarah pembentukan falsafah ekonomi Islam dan konvensional. Perbincangan akan dimulakan dengan sejarah pembentukan falsafah ekonomi Islam. Sejarah pembentukan falsafah ekonomi Islam telah melalui 3 fasa, iaitu fasa pembentukan, fasa penterjemahan dan fasa penterjemahan ulang dan transmisi. Fasa pertama iaitu fasa pembentukan telah berlangsung daripada 632 sehingga 718 Masihi, iaitu sepanjang era pemerintahan Khulafa' Ar-Rashidin, yang mana pada ketika itu sumber rujukan yang digunakan adalah daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Akan tetapi, penjelasan di dalam Al-Quran bersifat terlalu khusus dan tidak wujud lagi penyelesaian bagi masalah baru yang wujud pada ketika itu. Al-Quran menyediakan prinsip asas dalam perbahasan ekonomi dan aplikasinya memerlukan kepada pemahaman serta penelitian yang mendalam. Oleh itu, selain daripada merujuk Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama' juga berikhtiar merujuk kepada sahabat yang sempat menuntut ilmu dan berguru secara langsung dengan Nabi Muhammad. Sekiranya tidak ditemukan penyelesaian daripada ketiga-tiga sumber itu, barulah para ulama' melakukan ijtihad baru yang berprinsipkan daripada rujukan utama tersebut. Seterusnya kita beralih kepada fasa kedua iaitu fasa penterjemahan, di mana pada fasa ini aktiviti penterjemahan giat dijalankan oleh para sarjana Islam. Terjemahan yang dimaksudkan adalah terjemahan karya dan manuskrip dari luar Arab ke dalam bahasa Arab. Lebih-lebih lagi karya Yunani, di mana ideologi-ideologi daripada karya tersebut akan dibincangkan semula oleh sarjana Islam dan akan disaring sama ada ianya mengikut Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak sebelum diaplikasikan dalam ekonomi Islam. Aktiviti ini juga dikenali sebagai Islamisasi idea luar ke dalam ideologi Islam jika diikutkan kronologi sejarah. Aktiviti ini sebenarnya telah bermula pada abad pertama Hijrah, iaitu pada zaman kekhalifahan Umar, di mana Khalid Al-Walid mencadangkan penggunaan institusi Diwan, yang mana dia mengatakan bahawa dia melihat para penguasa di Syria menggunakan konsep tersebut. Maka Umar menerima idea yang dicadangkan oleh Khalid Al-Walid. Akan tetapi, penerimaan terhadap cadangan ini mengambil masa selama 2 abad sebelum ianya diaplikasikan oleh sarjana Islam umumnya, iaitu pada akhir abad ketiga Hijrah. Pada era ini, dikatakan sebagai zaman kegemilangan tamadun Islam. Sebagai contoh, wujudnya Baitul Hikmah sebagai pusat ilmu yang besar yang mengumpulkan pelbagai karya yang hebat, dan ini juga merupakan bukti akan kearifan serta kebijaksanaan para cendekiawan Islam suatu ketika dahulu. Fasa ketiga iaitu fasa ulang dan transmisi ialah fasa di mana karya Arab yang sebelumnya diterjemahkan daripada bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab akan diterjemahkan semula ke dalam bahasa Latin, Eropah dan sebagainya. Aktiviti ini telah berlaku pada abad keempat Hijrah, iaitu di ibu kota Byzantium, Konstantinopel. Aktiviti penterjemahan ulang dan transmisi ini giat dilakukan seiring berlalunya waktu. Aktiviti terjemahan karya Yunani ke dalam bahasa Arab direkodkan sebagai karya bersama antara Kristian, Muslim dan Yahudi, yang mana
pada masa itu mereka bekerjasama secara harmoni. Karya-karya yang dijadikan sumber dalam aktiviti penterjemahan ulang adalah karya-karya intelektual, sebagai contoh karya-karya cendekiawan Islam seperti Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali, karya Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd dan banyak lagi, yang mana karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, Spanyol, Perancis, Ibrani dan bahasa Jerman. Baiklah, seterusnya kita akan beralih kepada sejarah pembentukan falsafah ekonomi konvensional. Bagi pembentukan awal falsafah ekonomi konvensional, ianya dikatakan bermula daripada era praklasik, yang mana pada era ini masyhur dengan tamadun Yunani, Romawi dan sebagainya. Pada awal pembentukan falsafah ekonomi konvensional, perbahasannya banyak menyentuh tentang nilai etika dan moral, yang mana ianya selari dengan fahaman skolastik, iaitu penyelarian nilai ekonomi dengan fahaman gereja. Jika ditelusuri, kemunculan fahaman skolastik ini berasal daripada biarawan gereja yang meminati perbahasan ekonomi. Oleh itu, ideologi yang dihasilkan kebanyakannya akan ditimbal balik mengikut ajaran gereja. Pada zaman ini, lahirnya tokoh ekonomi barat yang disegani seperti Aristotle dan Plato yang mempunyai fahaman dan pendapat tersendiri dalam perbahasan ekonomi. Dan pada era praklasik itu sendiri, konsep bunga banyak diguna pakai dalam aktiviti ekonomi. Akan tetapi Aristotle dan Plato menolak konsep bunga tersebut dengan hujah masing-masing. Aristotle berpendapat bahawa wang adalah alat pertukaran dan bukan alat penambah. Manakala Plato berhujah bahawa bunga ataupun riba hanya akan memecah belahkan masyarakat dan merupakan salah satu bentuk penindasan oleh orang kaya terhadap orang miskin. Ini adalah bukti bahawa nilai etika dan moral menjadi garis panduan dalam perbahasan ekonomi pada ketika itu. Direkodkan juga, tamadun Romawi ada menggubal undang-undang berkenaan bunga, iaitu bunga di dalam aktiviti ekonomi adalah dibenarkan, akan tetapi mestilah mengikut had yang ditetapkan oleh undang-undang dan tak boleh melebihi had tersebut. Pada era praklasik ini, isu bunga banyak dibahaskan dan daripada era inilah wujudnya peradaban baru yang membawa fahaman yang baru dalam perbahasan ekonomi. Oleh itu, saya akan serahkan kepada Aisyah Amir untuk perbincangan seterusnya. Saya, Nurul Aisyah binti Amir, akan menerangkan tentang jenis falsafah ekonomi bagi ekonomi Islam dan juga ekonomi konvensional. Bagi falsafah ekonomi Islam yang pertama ialah Tauhid. Tauhid berperanan penting sebagai tata cara dalam hidup Islam dan ia merupakan asas dalam ekonomi Islam. Dan Nabi dan Rasul juga silih berganti diutuskan oleh Allah kepada manusia untuk menyampaikan Tauhid. Dan prinsip Islam ini sendiri disebarkan kerana adanya keyakinan bahawa bumi ini sepenuhnya milik Allah dan kita sebagai manusia hanya menjalankan amanah di bumi ini sahaja. Seterusnya adalah tazkiyah. Tazkiyah terbahagi kepada dua, iaitu takhliyah dan juga tahliyah. Tahliyah bermaksud kosongkan hati dari perkara-perkara yang melalaikan, iaitu perkara yang Allah tak suka. Dan tahliyah bermaksud menghias hati dan juga jiwa dengan perkara-perkara yang mulia, iaitu perkara-perkara yang Allah suka. Kita perlu membentuk kesucian jiwa dengan tingkatkan taraf akhlak dalam diri kita dengan cara membayar zakat dan juga bersedekah untuk mensucikan atau membesarkan harta kita. Seterusnya adalah ukhuwah. Ukhuwah ataupun persaudaraan antara manusia tanpa mengira agama, bangsa maupun warna kulit mampu melahirkan masyarakat yang saling hormat menghormati, sayang menyayangi, bekerjasama dan tidak menindas. Dan kesannya bukan sahaja memberi kesan kepada aspek sosial, malah memberi kesan juga dari aspek ekonomi, iaitu saling bantu-membantu, dan juga dari aspek politik, iaitu pemimpin bekerjasama dalam memajukan negara. Seterusnya adalah khilafah. Siapa khilafah? Ya, kita adalah khilafah. So, dua tugas utama sebagai khilafah adalah yang pertama, menjadi pemimpin kepada manusia, dan yang kedua adalah membangunkan sektor ekonomi dunia. Dan kita sebagai manusia ini menjadi wakil kepada harta Allah dengan menggunakan harta Allah untuk perkara-perkara yang bermanfaat.
Seterusnya adalah falsafah bagi ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional ini sebenarnya berasaskan fahaman hidupan sekular, iaitu memisahkan antara agama dan juga dunia. Golongan ini berkefahaman bahawa agama itu adalah masalah individu semata-mata dan tiada masuk campur antara masyarakat maupun orang lain. Dan ahli ekonomi mereka sendiri iaitu Adam Smith bagi ekonomi kapitalis dan juga Karl Marx bagi ekonomi sosialis beranggap bahawa manusia itu adalah makhluk dan produk kepada alam. Dan mereka juga beranggap bahawa manusia di dunia ini tanpa tujuan yang utama dan mereka boleh capai kesempurnaan tanpa bantuan orang lain. Bagi ekonomi kapitalis, yang pertama adalah bebas memiliki harta secara perseorangan, iaitu golongan ini menganggap isi dunia ini adalah hak mutlak persendirian dan mereka boleh gunakannya untuk kepentingan sendiri tanpa menghiraukan orang lain, dan mereka boleh menggunakan apa sahaja cara untuk mendapatkannya walaupun ia bertentangan dengan hak sosial. Dan bagi mereka hak individu ini lebih tinggi daripada hak masyarakat. Dan seterusnya adalah kebebasan ekonomi dan persaingan. Bagi golongan ini, mereka bebas jalankan apa sahaja perniagaan yang mereka inginkan. Dan negara tak boleh masuk campur walaupun ia mendapat banyak kesan positif, iaitu boleh memajukan negara, tapi sebenarnya ia juga mendapat banyak kesan negatif. Antaranya akan wujud jurang perbezaan antara orang kaya dan juga orang miskin. Orang kaya semakin kaya kerana mereka mempunyai peluang dan mereka boleh memperbesarkan diorang punya perniagaan. Tetapi golongan miskin semakin miskin kerana mereka tiada peluang dan juga mereka tiada pengaruh untuk masuk dalam dunia perniagaan. Dan seterusnya adalah nilai moral yang sepatutnya dipupuk antara masyarakat semakin pupus kerana mereka mengamalkan sikap pentingkan diri sendiri. Dan yang terakhir adalah prinsip ekonomi sosialis. Bagi prinsip yang pertama adalah pemilikan harta oleh negara, iaitu setiap sumber alam adalah milik bersama dan mereka tiada hak untuk gunakannya untuk tujuan persendirian. Dan mereka tidak mendapat keuntungan, tapi mereka mendapat upah atas jasa mereka berkhidmat kerana harta yang ada adalah harta milik negara. Seterusnya adalah kesamaan ekonomi, iaitu hak individu bagi aspek ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan dan mereka tidak bebas menjalankan ekonomi yang mereka inginkan. Semuanya ditentukan. Dan yang terakhir adalah disiplin politik. Disiplin politik ini adalah seluruh negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh, iaitu kebebasan ekonomi dan hak milikan harta dihapuskan. Dan mereka memperketatkan disiplin untuk sistem sosialisme yang lebih efektif. Jadi kesimpulan dekat sini, kita dapat bezakan antara kapitalis dan juga sosialis. Kalau kapitalis, ia lebih kepada individu, manakala sosialis, ia lebih kepada persamaan ataupun orang kata dalam berkumpulan. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang sebentar tadi di atas perkongsiannya. Seterusnya, saya Nur Adawiyah akan membentangkan tentang perbezaan falsafah ekonomi Islam dan juga konvensional. Okey, kita mulakan dari aspek sumber terlebih dahulu. Sumber falsafah ekonomi Islam ini adalah datangnya daripada sumber yang mutlak, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan Islam itu sebagai ad-din, yakni sebagai suatu agama yang amat istimewa berbanding dengan agama-agama ciptaan lain seperti Buddha, Sikh, Hindu dan lain-lain lagi. Al-Quran serta As-Sunnah ini menyentuh kita mempraktikkan ajaran wahyu tersebut dalam semua keadaan dalam kehidupan, termasuklah soal muamalat. Perkara-perkara asas muamalat dijelaskan di dalam wahyu yang melibatkan suruhan, galakan dan juga larangan. Sebagai contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 275, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang bermaksud dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Perkara-perkara ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantaraan Al-Quran dan As-Sunnah bagi menjaga fungsi manusia itu sendiri, yakni sebagai khalifah. Oleh yang demikian, sumber rujukan bagi falsafah ekonomi Islam ini adalah lengkap, yang mana kesemuanya adalah menjerumus kepada satu paksi, iaitu pembangunan seimbang rohani dan jasmani manusia berasaskan tauhid. Manakala, jika ditinjau dari aspek falsafah ekonomi konvensional pula, ianya tidak bersumberkan atau berlandaskan wahyu, akan tetapi hanyalah bergantung kepada akal semata-mata. Oleh itu, terlahirnya begitu banyak pendapat disebabkan oleh fitrah pemikiran manusia itu sendiri yang boleh berubah-ubah pada bila-bila masa sahaja berdasarkan pengalaman dan maklumat baru. Jika terdapat hal-hal yang diambil daripada wahyu, maka di sini akal akan cuba memprosesnya mengikut selera nafsu manusia, kerana tujuannya adalah untuk mendapatkan pengiktirafan manusia dan bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu, sekalipun hasil penyelidikannya adalah sama, namun ianya tetap dari akar yang berlainan. Seterusnya, kita lihat pula dari segi hala tuju kehidupan. Hala tuju kehidupan bagi falsafah ekonomi Islam membawa kepada konsep al-falah, yakni kejayaan di dunia dan di akhirat. Oleh itu, Allah telah menyediakan segala kemudahan di langit dan juga di bumi ini bagi memudahkan urusan manusia sebagai seorang khalifah. Namun begitu, perkara ini bertentangan dengan hala tuju falsafah ekonomi konvensional, yang mana kewujudan falsafah ekonomi konvensional ini adalah untuk mencapai kepuasan di dunia sahaja. Ini dapat dilihat dengan lebih jelas dari konsep rasional yang dibawa oleh falsafah ekonomi konvensional, di mana jika seseorang itu memilih sesuatu perkara akan tetapi tidak memenuhi keperluan dirinya, maka perbuatan tersebut dianggap tidak rasional dan sebaliknya. Oleh yang demikian, dapat dilihat bahawa hala tuju kehidupan bagi falsafah ekonomi Islam ini lebih jelas dan menyeluruh tujuannya berbanding falsafah ekonomi konvensional. Akhir sekali adalah harta sebagai wasilah. Sebelum kita pergi kepada penjelasan yang lebih mendalam, marilah kita fahami terlebih dahulu apa yang dimaksudkan dengan wasilah. Mengikut Kamus Dewan Bahasa edisi keempat, wasilah ini boleh diertikan sebagai ikatan, perhubungan atau pertalian. Di dalam Islam, harta bukanlah merupakan matlamat hidup tetapi adalah wasilah atau perantara bagi merealisasikan perintah Allah. Matlamat hidup yang sebenar ialah seperti firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 162 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Melalui pengamatan ayat ini akan membuatkan setiap Muslim percaya bahawasanya hanyalah Allah yang mampu memberi ketenangan hakiki dan bukanlah harta. Oleh itu, dalam Islam, harta bukanlah hal yang utama, akan tetapi hanyalah wasilah untuk mencapai nikmat-nikmat dunia dan akhirat yang telah dijanjikan oleh Allah, Sang Pencipta yang Maha Esa. Hal ini berbeza dari sudut pandang falsafah ekonomi konvensional yang mana meletakkan keduniaan sebagai matlamat utama yang tidak mempunyai kaitannya dengan Tuhan dan akhirat sama sekali. Bagi merealisasikan matlamat hidup tersebut, mereka cuba mengumbal segala sistem yang ada mengikut selera nafsu mereka bagi memenuhi kehendak material tersebut. Oleh kerana falsafah ini adalah berteraskan keuntungan tanpa mempedulikan apa-apa nilai wahyu, maka mereka telah menggunakan prinsip survival of the fittest, yakni siapa kuat dialah yang berkuasa. Sesungguhnya prinsip ini mempunyai unsur-unsur penindasan yang dilarang di dalam agama Islam. Sebagai contoh, sistem yang ketara digubal adalah konsep riba.
Konsep ini bukanlah suatu konsep yang baharu kerana sudah menjadi amalan masyarakat jahiliyah pada dahulu kala. Penggunaan konsep riba ini sebenarnya mampu memberi impak yang begitu negatif kepada ekonomi kerana ia akan membantutkan pertumbuhan ekonomi manusia. Ianya diibaratkan sebagai lintah yang menghisap darah manusia di mana akhirnya sisa-sisa hidup peminjam hutang secara riba terpaksa dihambakan kepada tuan punya harta tersebut yang semakin lama semakin bertambah hutangnya apabila bayaran gagal diselesaikan dalam tempohnya. Oleh itu, setelah kesemua penjelasan ketiga-tiga perbezaan falsafah ekonomi Islam dan konvensional, dapat dilihat bahawa kedua-duanya mempunyai matlamat tersendiri sama ada ke arah memberi manfaat sesama manusia ataupun hanyalah mengaut keuntungan semata-mata. Terima kasih Adawiyah. Dan seterusnya saya Nur Zafiratul Husna binti Jamaluddin akan menerangkan berkenaan dengan aplikasi falsafah ekonomi Islam di Malaysia. Menurut Nik Mustafa, di dalam buku Ekonomi Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia, beliau menyatakan bahawa ekonomi Islam di Malaysia berpegang kepada falsafah tauhid, iaitu meletakkan rasa cinta yang tinggi terhadap Allah SWT agar dapat menguruskan ekonomi dengan baik. Apakah yang dimaksudkan dengan menguruskan ekonomi dengan baik? Pengurusan satu ekonomi itu dapat dijalankan dengan baik ataupun mudah sekiranya manusia menjaga 3 hubungan, iaitu pertama, menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT, yang kedua, menjaga hubungan manusia dengan manusia, dan yang terakhir, menjaga hubungan manusia dengan alam. Untuk yang pertama, menjaga hubungan manusia dengan Allah SWT adalah dengan mematuhi segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Di dalam konteks ekonomi, kita sedia maklum bahawa setiap apa yang ada di atas muka bumi ini adalah pemilik mutlaknya Allah SWT. Tetapi itu tidak bermaksud Allah SWT itu berkehendak ke atas pemilikan tersebut dan kita manusia tidak boleh menggunakan sumber itu. Tidak, bukan seperti itu. Tetapi maksud di sini adalah manusia boleh menggunakan sumber itu tetapi mestilah berlandaskan peraturan yang Allah SWT telah tetapkan, iaitu setiap proses dalam memperolehi, memanfaatkan serta mengagihkan sumber haruslah dijalankan dengan amanah, dan ini akan membawa kepada menjaga hubungan yang kedua, iaitu hubungan manusia dengan manusia. Setiap kegiatan ekonomi itu perlulah diterapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, seperti contoh mewujudkan satu semangat al-adlu wal ihsan, iaitu kita tahu apabila kita berurusan dengan manusia, kita perlulah bersifat adil dan bertimbang rasa agar dapat memberi peluang kepada individu tersebut untuk bersifat optimis dan positif bagi mencapai kecemerlangan dalam sistem ekonomi negara. Dan yang ketiga pula adalah menjaga hubungan manusia dengan alam, di mana setiap manusia perlulah menggunakan sumber mengikut perkadaran dan berdasarkan akal. Kerana Allah SWT telah mengurniakan akal kepada manusia untuk berfikir dalam setiap apa yang diuruskan di dunia ini, termasuklah kegiatan ekonomi. Jadi makanya manusia haruslah menggunakan akal untuk tidak menggunakan sumber sewenang-wenangnya. Kerana tujuan manusia diciptakan adalah untuk memakmurkan alam, bukan sebaliknya, membuat kerosakan di bumi, tidak. Oleh itu, sekiranya manusia menggunakan akal, maka tidak akan terjadi pembaziran atau penggunaan sumber secara berlebihan. Dan ini akan memberikan peluang untuk generasi akan datang mempunyai sumber yang cukup bagi mereka. Institusi zakat adalah antara institusi ekonomi Islam di Malaysia yang berpegang kepada falsafah tauhid. Tetapi persoalannya, bagaimanakah falsafah tauhid dalam zakat dapat membentuk kepada kecemerlangan ekonomi? Jawapannya kita boleh lihat daripada 3 sudut, iaitu daripada sudut individu, daripada sudut masyarakat dan juga daripada sudut negara. Untuk individu, zakat dapat membentuk kepribadian yang mulia, di mana kita sedia maklum bahawa zakat ini merupakan satu kewajipan bagi setiap umat Islam. Tetapi hanya umat Islam yang mampu sahaja menjalankan tanggungjawab mengeluarkan zakat sebagai satu tanda atau bukti yang mereka ini patuh dan taat terhadap tuntutan Allah SWT. Bahkan zakat juga dapat menjadi satu alat untuk melahirkan perasaan syukur dan takwa terhadap Allah SWT. Kerana apabila kita bersyukur, Allah SWT akan melimpahkan lagi nikmat ke atas kita. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Ibrahim ayat 7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat kepadamu. Dan daripada ayat ini jelas menunjukkan bahawa tanggapan ataupun persepsi yang menyatakan bahawa kalau kita berzakat kita akan rugi adalah salah.
Kerana sebaliknya kita perolehi pelbagai faedah. Sebagai contoh, harta kita akan dilindungi daripada segala musibah seperti kecurian, kehilangan dan sebagainya. Kerana berkat zakat itu menjauhkan segala perkara buruk yang bakal berlaku ke atas harta kita. Bahkan dengan adanya zakat dapat menjadi satu alat ataupun mekanisme untuk membersihkan rohani seseorang individu tersebut daripada perkara-perkara buruk yang berkaitan dengan harta seperti kedekut, bakil dan sebagainya. Dan daripada sifat-sifat buruk ini dijauhkan, maka membolehkan seorang itu lebih mudah untuk menyumbang bakti kepada pembangunan ekonomi umat Islam dalam negara, tidak kiralah daripada zakat ke, ataupun wakaf, ataupun sedekah. Seterusnya pula kita lihat daripada sudut masyarakat, di mana zakat dapat menyemai tali persaudaraan dan daripada semaian ini ia dapat mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi dalam negara. Apabila golongan kaya Islam dalam negara telah cakna dan sedar bahawa untuk membangunkan satu ummah itu mereka perlulah bayar zakat, dan daripada pembayaran zakat yang dibuat ia dapat membantu golongan yang kurang berkemampuan ataupun miskin ini keluar daripada kepompong kemiskinan. Justru itu, dari mereka yang telah keluar daripada kepompong kemiskinan ini dapat membantu negara dengan membuat peningkatan terhadap kuasa pembeli. Apakah yang dimaksudkan dengan peningkatan kuasa pembeli? Adalah mereka yang dulunya kurang berkemampuan ataupun miskin, sekarang mampu untuk membeli barang keperluan harian mereka, akan menyumbang keuntungan kepada peniaga. Dan keuntungan yang diberikan kepada peniaga perlulah dizakatkan kepada institusi-institusi zakat. Dan institusi-institusi zakat ini pula haruslah mengagihkan zakat itu kepada golongan yang masih di bawah tampuk kemiskinan yang sama. Dan rantaian ini dikenali sebagai roda ekonomi. Dan roda ekonomi ini akan terus berputar dan berpusing sehinggalah kadar kemiskinan dalam negara itu berkurang dan ekonomi umat Islam itu sendiri semakin kuat dan kukuh saban hari. Dan akhir sekali, kita boleh lihat pula daripada sudut negara, di mana apabila zakat itu dilakukan secara berluasa, ia dapat melindungi keadilan sosial masyarakat. Hari ini kita sudah maklum bahawa apabila kita berzakat, kita dapat mengurangkan kadar kemiskinan. Dan daripada berkurangnya kadar kemiskinan ini, sebenarnya ia secara automatik menyumbang kepada berkurangnya kadar jenayah seperti mencuri, merompak dalam negara. Dan ini boleh menjadikan negara Malaysia sebuah negara harmoni dan sejahtera, maka membolehkan juga Malaysia berdiri sama tinggi dengan negara-negara membangun yang lain. Oleh itu, apa yang saya dapat simpulkan adalah falsafah tauhid tidaklah tertumpu untuk mencari keredaan Allah semata-mata, tetapi ia juga meliputi segala aspek sehingga dapat mencapai kejayaan al-falah, iaitu mencapai kejayaan di dunia dan di akhirat. Baiklah, terima kasih kepada rakan pembentang di atas segala perkongsian sebentar tadi. Saya Akil Mifzal Haris akan membentangkan tentang aplikasi falsafah ekonomi konvensional di Malaysia. Baiklah, pada pandangan dasar, Malaysia merupakan negara yang menggunakan sistem ekonomi campuran di mana pihak kerajaan dan pihak swasta saling bekerjasama untuk menghasilkan kestabilan ekonomi di negara ini. Dan secara lazimnya, sistem ekonomi campuran merupakan gabungan satu atau lebih daripada falsafah ekonomi dan biasanya di antara gabungan falsafah sosialis dan kapitalis. Dan antara negara yang menggunakan falsafah tersebut adalah di Malaysia sendiri. Dan tidak dapat definisi yang sebenar untuk menafsirkan sistem campuran, dan aspek yang paling penting adalah kebebasan dalam ekonomi persendirian dan keseimbangan dan ekonomi terancang, termasuk segala campur tangan kerajaan seperti demi menjaga kebajikan sosial, pemilikan aset tertentu atas sumber yang dihasilkan oleh negara. Dari segi penggunaan, untuk menjadikan sesebuah negara itu maju, ia dinasihatkan untuk menjalankan kesemua jenis falsafah ekonomi konvensional ataupun lebih daripada 2 jenis sistem. Dan di Malaysia, pada asalnya menggunakan sistem ekonomi komunisme, contohnya Felda dan Fekra, yang mana kerajaan sebenarnya mempunyai hak sepenuhnya ke atas tanah dan rumah. So, pada asalnya, skim Felda ni dirancang sebagai koperasi di mana bukannya setiap peneroka memiliki sebidang tanah yang ditentukan.
setiap peneroka memiliki bahagian yang sama dalam pemilikan skim tersebut. Namun peneroka lebih untuk tidak memilih skim ini kerana pekerja yang tidak cenderung ke tanah dengan tetap untuk mendapat manfaat, semacam masalah penunggang bebas begitu. Okey, kemudian pemerintah membuat rancangan 3 fasa di mana fasa pertama, koperasi tetap, menjadi mekanisme bagi peneroka untuk belajar bagaimana bertani, dan pada fasa kedua, setiap peneroka diberi sebidang tanah tertentu untuk dikerjakan, dan pada fasa ketiga dia diberi hak milik tanah untuk plot tersebut. Walau bagaimanapun, peneroka dilarang untuk menjual tanah tanpa izin Felda atau Persekutuan Kerajaan. Telah berlaku perubahan dalam menggunakan sistem ekonomi daripada sistem ekonomi komunisme kepada ekonomi sosialisme. Seperti yang dapat kita lihat pada masa ini, tanah dan rumah akan menjadi hak milik kekal peneroka. Dengan kejayaan yang diraih, Felda dalam menjadikan ekonomi peneroka semakin meningkat, telah menyebabkan negara-negara luar juga mengambil langkah yang sama yang diamalkan oleh Malaysia. Melalui pegangan falsafah ini menyumbang kepada peningkatan ekonomi di Malaysia kerana keuntungan yang dapat diraih semaksimum mungkin. Dan dengan peningkatan teknologi yang semakin berkembang di Malaysia, pertumbuhan ekonomi di negara ini juga bergerak seiring hasil daripada keseimbangan yang dihasilkan oleh kerajaan dan swasta yang menguntungkan semua pihak. Baiklah, penggunaan dua falsafah ini dapat dilihat melalui yang pertama, kegiatan kerajaan yang mengeluarkan barangan yang tidak dapat dikeluarkan oleh mekanisme harga, yakni untuk menjaga kebajikan masyarakat. Manakala pihak firma atau swasta pula bertanggungjawab untuk mengeluarkan barangan yang dikehendaki oleh rakyat di samping meminimumkan kerugian dan memaksimumkan keuntungan. Kemudian, pengguna dan pengeluar di Malaysia bebas untuk membuat pilihan ekonomi. Setiap individu dan firma bebas untuk menggunakan segala faktor pengeluaran yang dimiliki. Kerajaan pula hanya bertanggungjawab untuk memantau pasaran barangan yang dikeluarkan oleh firma supaya mengekalkan kebajikan masyarakat. Untuk mengelakkan sebarang impak negatif di dalam ekonomi di Malaysia, kerajaan memainkan peranan untuk mengadakan atau menggubal peraturan dan undang-undang yang perlu dipatuhi oleh firma. Keputusan ekonomi di Malaysia juga ditentukan oleh kerajaan dan mekanisme harga pasaran disebabkan sumber ekonomi yang dimiliki kerajaan dan firma. Ia bertujuan untuk menjaga kebajikan sosial dan juga memaksimumkan keuntungan bagi pihak firma. Oleh itu, firma juga bebas bersaing tanpa campur tangan kerajaan, termasuk bagaimana mereka mahu menjalankan ekonomi tersebut, seperti harga yang perlu diikuti ataupun cara mereka mengeluarkan barang, memproses barang tersebut. Campur tangan hanya berlaku untuk mengatasi permasalahan mekanisme harga. Kesimpulannya, individu, firma dan kerajaan bersama-sama dalam membuat keputusan bagi mengekalkan kestabilan ekonomi di Malaysia. Berikut adalah contoh-contoh aktiviti yang dapat dikaitkan dengan sistem campuran di Malaysia, iaitu yang pertama, peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kawalan terhadap harga barangan dan perkhidmatan yang dikeluarkan. Yang ketiga, sistem percukaian di Malaysia. Yang keempat, subsidi yang diberikan oleh kerajaan. Dan kelima, iaitu pemikiran atau keputusan oleh kerajaan. Baiklah, sekarang kita dah tahu tentang aplikasi falsafah ekonomi Islam dan falsafah ekonomi campuran di Malaysia. Jadi mari kita membuat analisis tentang falsafah-falsafah tersebut. Baiklah, pada masa ini Malaysia mengamalkan kedua-dua sistem tersebut, iaitu falsafah ekonomi campuran dan sistem ekonomi Islam. Kedua-dua sistem ekonomi ini berpegang pada cabang yang berbeza ataupun falsafah yang berbeza. Contohnya, sistem ekonomi campuran dalam dasar kerajaan 2019, ia menggabungkan unsur-unsur daripada dua falsafah, iaitu falsafah kapitalis dan sosialis. Manakala sistem ekonomi Islam pula bersandarkan kepada falsafah tauhid
Tetapi, antara falsafah manakah yang lebih baik yang untuk diamalkan di Malaysia? Sejujurnya, sudah tentu falsafah ekonomi Islam lebih baik diamalkan di Malaysia berbanding falsafah ekonomi konvensional. Adapun, Malaysia telah lama mengamalkan sistem ekonomi campuran ini dan ia memang sememangnya mendatangkan banyak kemajuan di dalam negara. Namun sebenarnya ia tidak mengimbangi sosial dan ekonomi masyarakat di Malaysia. Secara menyeluruh, misalnya seperti pelaksanaan cukai jualan dan perkhidmatan SST menyebabkan kenaikan harga barang yang melonjak naik sehingga menyukarkan sesetengah kumpulan masyarakat yang agak susah untuk memperolehi barangan keperluan harian mereka. Hal ini jelas dilihat bahawa sistem percukaian yang dibuat di bawah ekonomi campuran seakan-akan bersifat kapitalis kerana ia memberikan peluang kepada golongan pemborong dan peruncit untuk menekan harga semahu mereka. Ini juga membawa kepada ketidaksamaan antara masyarakat yang mengakibatkan pengagihan kekayaan tertumpu pada golongan tertentu sahaja. Menurut Tan Sri Dr. Kamal Saleh, ketidakadilan ini dapat dilihat dalam status sosioekonomi rakyat di Malaysia di mana 10% penduduk rakyat Malaysia yang berada di tingkat paling atas mempunyai harta sehingga 32%, manakala kelas paling bawah sekadar memiliki 21.5% daripada jumlah keseluruhan pendapatan, yang mana 50% populasi rakyat Malaysia masih berada di tahap kemiskinan. Oleh yang demikian, ini dapat diatasi dengan melaksanakan satu aturan percukaian yang lebih dekat dengan ajaran Islam seperti cukai barangan dan perkhidmatan, iaitu GST, yang pernah suatu dahulu dilaksanakan bagi memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat di Malaysia. Cukai ini dikenakan kepada setiap barangan dan perkhidmatan di dalam rantaian pembekalan dan pengedaran, yang mana bayaran cukai akan dibuat oleh pengguna akhir yang mengkonsumi atau yang mengkonsumsi barangan ataupun perkhidmatan tersebut. Malahan ini dapat melindungi masyarakat daripada membuat bayaran cukai yang berganda yang telah disekalikan dalam harga jualan terakhir. Sekalipun ketidaksamaan itu wujud di dalam ekonomi Islam, ia mestilah dikawal dengan baik untuk mengekang berlakunya pelebaran jurang pendapatan antara golongan miskin dan kaya bagi sejajar dengan asas yang telah dibuat oleh pakar ekonomi Islam. Saya Azian akan membentangkan isu tentang ketidakselarian falsafah kewangan Islam sebagai wasilah dalam mencapai matlamat ekonomi Islam. Seperti yang diketahui, penguasaan Malaysia terhadap sistem kewangan Islam telah dikenali di seluruh dunia, terutamanya di negara-negara Islam, atas kecekapannya dalam membangunkan satu sistem kewangan yang adil kepada semua pihak yang terlibat. Tetapi, pada tahun 2018, menurut bekas Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz, telah mengatakan bahawa impak sistem kewangan Islam di ekonomi Malaysia masih lagi diperlihatkan kurang jelas dan juga belum lagi mencapai falsafah ekonomi yang sebenar seperti yang telah diperjelaskan oleh ulama-ulama yang terdahulu. Kita boleh lihat banyak lagi masalah kemiskinan yang berlaku di kalangan umat Islam di Malaysia, dan secara tidak langsung masalah ini boleh jadikan satu bukti ketidakselarian falsafah kewangan Islam sebagai wasilah dalam mencapai ekonomi Islam. Seperti yang kita tahu, asas ekonomi yang telah dijelaskan adalah untuk mencapai al-falah, iaitu kejayaan di dunia dan di akhirat. Tetapi wujudnya masalah kemiskinan ini adalah membuktikan bahawa asas ekonomi ini masih belum tercapai. Sebenarnya konsep kemiskinan menurut pandangan Islam bukanlah sekadar tidak upaya dalam harta benda ataupun keperluan asas, tapi Islam juga meletakkan kemiskinan jiwa sebagai satu konsep kemiskinan. Ianya ada dua kategori, sama ada seseorang itu miskin dari segi jiwa dan harta benda, ataupun seseorang itu kaya dari segi harta benda tetapi miskin dari segi kejiwaan. Jadi dalam isu ini, ya memang betul zakat diperlihatkan sebagai satu institusi Islam yang membantras dalam masalah kemiskinan ini. Tapi sekiranya hanya dengan mengharapkan zakat sahaja, ianya masih belum cukup untuk mencapai falsafah sebenar ekonomi dan sukar untuk menampakkan impak di negara Malaysia.
Begitu juga dengan penindasan yang berlaku dalam ekonomi. Sekiranya disebut tentang kewangan Islam, perkara biasa yang didengar ataupun yang dilihat adalah sistem kewangan bebas riba. Jadi dalam perbankan Islam, sistem kewangan bebas riba telah pun dilaksanakan, tetapi sebenarnya masih banyak lagi penindasan yang berlaku dalam ekonomi ini. Sebagai contoh yang berlaku pada tahun 2008, kontrak pembiayaan BBA iaitu Baik Bisa Bani Ajil telah disahkan bertentangan dengan Akta Bank Islam 1983. BBA ini merupakan perjanjian jual beli balik di mana bank memberi pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki satu harta ataupun aset dan kemudiannya akan menjual kembali aset tersebut kepada pelanggan dengan harga belian dan ditambah dengan keuntungan. Kontrak jenis ini adalah sememangnya menguntungkan sebelah pihak sahaja. BBA juga telah dianggap hilah kerana kontraknya terdapat beberapa elemen pinjaman merangkap transaksi riba yang telah dihalalkan melalui kaedah jual beli Islam. Beberapa mazhab telah mengistilahkan amalan ini sebagai pintu belakang riba dengan menggunakan tipu muslihat undang-undang daripada jual beli, seolah-olah ianya membenarkan satu transaksi yang haram untuk dilihat menjadi halal. Dalam kata mudahnya, ianya adalah transaksi haram di mana ianya melibatkan riba, tetapi ianya dinampakkan seperti halal dengan menggunakan terms-terms Arab iaitu Baik Bisa Bani Ajil. Oleh itu, satu pendekatan telah diambil di mana satu kertas strategi tentang pengantaraan berasaskan nilai Value Based Intermediation ataupun VBI telah dikeluarkan oleh pihak sektor kewangan Islam dalam mencapai falsafah ekonomi Islam bagi memperkuatkan lagi objektif syariah untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, di samping dengan kewujudan instrumen kewangan Islam yang sedia ada seperti zakat, wakaf dan juga sedekah. BBI ini adalah satu inisiatif daripada Bank Negara Malaysia yang bertujuan untuk menambah nilai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi kewangan Islam bagi menggalakkan lagi pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan pulangan kepada para pemegang saham. Jadi, BBI ini telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan beberapa produk telah dikeluarkan dengan mengambil kira nilai BBI dalam produk mereka. Dalam konteks kebaikannya pula, produk-produk ini telah menguntungkan kesemua pihak yang terlibat termasuk pihak institusi kewangan, pelanggan dan juga komuniti. Kepada institusi kewangan, produk ini dapat menguntungkan dari segi inovasi iaitu peningkatan kecekapan serta ekosistemnya yang berkesan di mana BBI diperlihatkan meningkatkan kewangan Islam ke tahap yang lebih tinggi, disokong oleh prinsip dan juga nilai-nilai syariah. Manakala, kepada pelanggan dan komuniti, ianya dapat meningkatkan lagi taraf hidup melalui perlakuan yang adil dan telus dalam berekonomi. Antara contoh produk yang telah dikeluarkan termasuklah RTO iaitu Rent to Own yang dikeluarkan oleh pihak Maybank dan juga ITAB iaitu Al-Ijarah Summa Al-Baik yang telah dikeluarkan oleh Alliance Bank. Pelbagai bank telah mengaplikasikan BBI ini dalam produk-produk mereka termasuklah Maybank, Bank Islam, Alliance Bank, Agrobank dan lain-lain. Kesimpulannya, ekonomi merupakan salah satu komponen penting dan sangat sebati dalam sistem kehidupan manusia, termasuk juga kepada umat Islam. Melalui perbincangan ini, maka jelaslah bahawa konsep pembangunan ekonomi menurut perspektif Islam seperti yang telah digariskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan juga yang telah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu adalah jauh berbeza dengan sistem ekonomi konvensional. Ekonomi Islam ini diperlihatkan lebih banyak membawa keadilan berbanding ekonomi konvensional yang hanya menguntungkan sebelah pihak sahaja. Walaupun sistem ekonomi Islam masih belum digunakan secara penuh di negara ini di mana sistem riba masih lagi wujud, tetapi sebagai umat Islam, fokus kita bukanlah hanya untuk menyelamatkan ataupun menghalalkan sistem riba tersebut, tetapi adalah lebih baik jika kita memperkukuhkan segala polisi dan asas ekonomi Islam dengan memperkenalkan sistem-sistem ekonomi dan kewangan Islam agar dapat difahami serta diserap segala nilainya dan seterusnya diaplikasikan secara menyeluruh dalam negara ini. Akhir sekali, sekiranya segala polisi dan asas ekonomi Islam kini sudah kukuh, maka perbankan serta kewangan Islam bukan sahaja akan muncul sebagai satu komponen yang penting dalam sistem kewangan Malaysia, bahkan juga dapat memainkan peranan yang penting dalam sistem pembangunan negara.